Salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan suatu tajuk di bawah kursus GMGA 1013 Asas Pentadbiran Awam bersama ahli kumpulan saya yang terdiri iaitu diri saya sendiri, Vigneswaran Analaki Manimaran, kedua Azman Abdul Razak, ketiga Muhammad Ashraf Aluddin Muhammad dan keempat Ahmad Zakwan bin Ahmad Fauzi. Tajuk soalan yang akan dibentangkan oleh kumpulan kami ialah dasar kerajaan mengenai pandemik COVID-19. Seterusnya, saya akan memulakan pembentangan ini dengan pengenalan. Seperti mana yang kita tahu, pandemik COVID-19 ini telah menjejaskan dan mengubah setiap sistem negara Malaysia dari segi kewangan, cara hidup manusia dan sebagainya. Secara amnya, COVID-19 ini boleh didefinisikan sebagai sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan pada seseorang manusia itu. Kes pertama yang telah dilaporkan adalah pada Disember 2019 di Wuhan, China. Ianya telah menular ke seluruh negara di mana ianya berada di tahap yang amat membimbangkan bagi rakyat Malaysia maupun luar negara. Pandemik COVID-19 ini juga telah mengakibatkan sejumlah besar nyawa manusia hilang secara tragis di peringkat global. Menurut satu laporan KKM, jangkitan COVID-19 merupakan punca utama kematian di Malaysia pada tahun 2021 dengan merekodkan 31,063 kes kematian. Pada awalnya, mereka yang mengidap dengan penyakit ini, dengan penyakit COVID-19 ini telah menghadapi saat-saat yang getir kerana mereka tidak akan tahu bahawa penyakit tersebut boleh disembuhkan ataupun tidak. Oleh itu, kerajaan Malaysia telah mengambil pelbagai inisiatif untuk mengawal wabak COVID-19 ini dan justru untuk mengurangkan kebimbangan rakyat Malaysia terhadap penyakit ini. Seterusnya, saya akan serahkan pembentangan ini kepada rakan saya untuk menerangkan secara lebih lanjut tentang cara-cara penularan wabak COVID-19. Seterusnya, saya Azman bin Abdul Razak akan membentangkan cara-cara penularan wabak COVID-19. Perkara pertama, penularan secara langsung. Titisan cecair yang dihasilkan oleh individu yang dijangkiti melalui komunikasi secara langsung seperti bercakap dan menyanyi atau sebaran melalui batuk dan bersin akan membentuk partikel yang besar, droplet, melalui jarak sosial 1 hingga 2 meter. Kedua, penularan secara tidak langsung. Seseorang individu berpotensi untuk mengalami jangkitan ini sekiranya mereka menyentuh permukaan objek yang telah dikontaminasi lalu menyentuh bahagian muka yang menjadi laluan awal kepada sesuatu jangkitan seperti mulut, mata atau hidung. Yang ketiga, penularan secara airborne ataupun melalui udara. Titisan cecair individu yang dijangkiti akan membentuk partikel droplet, makrodroplet dan aerosol microdroplet. Droplet bersifat lebih berat dan akan mengalami kejatuhan di dalam radius 1 hingga 2 meter kawasan yang berdekatan. Manakala aerosol bersifat lebih dinamik di mana pergerakannya lebih bertahan lama dan berpotensi untuk menjangkau jarak yang melebihi 1 hingga 2 meter. Perkara ini menunjukkan betapa pentingnya aliran dan kelembapan udara di sesuatu kawasan mempengaruhi daya tahan pergerakan partikel berbentuk aerosol. Aliran udara dan kelembapan yang baik akan membantu pengurangan kepadatan virus di dalam sesuatu kawasan dari terus merebak sehingga jarak yang melebihi 2 meter atau individu yang melalui kawasan tersebut. Justru, berdasarkan ketiga-tiga kriteria yang telah dibentangkan oleh saya sebentar tadi, maka Kementerian Kesihatan Malaysia telah menggariskan panduan kepada seluruh rakyat Malaysia pada ketika itu di mana keperluan untuk menyediakan hand sanitizer bagi sebarang potensi jangkitan melalui penularan secara tidak langsung dan juga penjarakan sosial dan had maksimum individu yang berada di dalam sesuatu tempat untuk mengelakkan daripada berlakunya penularan wabak COVID-19 secara langsung dan juga secara udara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Ashraf. Seterusnya saya akan menerangkan tentang dasar kerajaan mengenai pandemik COVID-19.
Seperti mana yang kita tahu, kerajaan pada masa tersebut telah melaksanakan pelbagai inisiatif dan dasar untuk memastikan wabak COVID-19 dapat dibendung dan dihentikan segera, serta rakyat dapat hidup kembali seperti sedia kala. Antara tindakan dan dasar yang telah diambil oleh kerajaan pada masa itu ialah yang pertama sekali adalah Perintah Kawalan Pergerakan, di mana Perdana Menteri pada ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengisytiharkan bahawa kerajaan membuat keputusan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh Malaysia bermula 18 Mac 2020. Dengan rekod wabak COVID-19 pada ketika itu seramai 553 kes positif, di mana memasuki fasa pembendungan lewat, iaitu melibatkan kluster jemaah tabligh. Dalam kes kluster ini, seramai 12 orang telah dirawat di unit rawatan rapi dan memerlukan alat bantuan pernafasan. Baiklah, seterusnya kerajaan Malaysia pada ketika itu telah melaksanakan lagi beberapa dasar bagi pembendungan dari jangkitan COVID-19. Antaranya ialah dasar makroekonomi. Seperti yang kita tahu, pada masa itu kerajaan telah melaksanakan dasar makroekonomi untuk menyesuaikan diri bagi mengurangkan perbelanjaan dan meningkatkan pendapatan semasa pemulihan ekonomi. Kerajaan juga melaksanakan dasar makroekonomi ini untuk menyesuaikan diri dengan mengurangkan perbelanjaan dan meningkatkan pendapatan semasa pemulihan ekonomi. Selain itu, kerajaan telah mewujudkan sistem tahap amaran garis panduan, iaitu Procedure Operation Standard ataupun Standard Operation Procedure yang diiktiraf di seluruh negara untuk pelbagai bidang seperti sektor ekonomi lah, terutamanya sekali, iaitu paling ketara yang kita nampak adalah perniagaan pasar malam, serta sektor sosial iaitu rumah ibadat. Tak kira lah berbagai jenis bangsa dan agama. Pada tahun 2020 itu juga, kerajaan juga telah melancarkan inisiatif saringan COVID-19 secara terbuka kepada individu yang berpotensi terdedah kepada wabak COVID-19 serta yang berada di kawasan zon merah pada ketika itu. Dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia dan agensi lain yang berkaitan, usaha ini akan diteruskan sehingga 2021 dengan menjalankan saringan komuniti secara percuma di semua kawasan. Langkah ini diambil untuk memastikan komuniti dapat tangani wabak COVID-19 tersebut, terutamanya di kalangan golongan-golongan orang tua, warga emas dan juga kanak-kanak. Selain itu, Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO menyarankan agar strategi FTTID dilancarkan, iaitu Find, Test, Trace, Isolate and Support sebagai asas inisiatif untuk menghentikan penularan wabak COVID-19. Saringan di setiap pintu masuk antarabangsa juga disarankan dan diwajibkan serta membuat pemantauan kontak rapat di antara rakan-rakan pesakit dan juga kerajaan Malaysia memastikan semua alatan PPE dan ubat-ubatan juga mencukupi. Baiklah, di samping itu, kerajaan juga telah menganjurkan program vaksinasi di seluruh negeri, di mana yang seperti yang kita tahu pada ketika itu seluruh negara telah diberikan bantuan vaksinasi secara percuma yang diberikan oleh kerajaan. Program ini perlu memenuhi piawaian global dan mengikut cadangan Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO. Program ini dijalankan secara berperingkat dan bertujuan untuk memberi vaksin kepada orang ramai, terutamanya kepada golongan-golongan warga emas, kurang upaya serta kanak-kanak yang mungkin mudah dijangkiti oleh wabak COVID-19. Rakyat Malaysia pada mulanya menentang program ini apabila mendengar tentang kesan vaksinasi tersebut. Seperti mana yang kita tahu, time tu semua rakyat Malaysia sangat takut dengan vaksinasi, dengan keputusan kerajaan untuk memberikan vaksinasi ini, kerana banyak spekulasi yang telah diberikan supaya mereka semua ni menentang vaksinasi tersebut. Walau bagaimanapun, perspektif rakyat Malaysia telah berubah dengan vaksinasi dianggap sebagai usaha untuk mencegah jangkitan atau mendapat jangkitan dengan risiko yang rendah lah, tanpa memerlukan alat bantuan pernafasan,
dan mencegah daripada jangkitan itu merebak secara berbahaya. Baiklah, dan akhir sekali, kerajaan juga pada ketika itu telah menyediakan beberapa bantuan kewangan dan inisiatif untuk membantu rakyat Malaysia yang terjejas oleh Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Banyak program rancangan ekonomi telah dilaksanakan, termasuk moratorium iaitu lanjutan pinjaman bank, pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia PERMAI, program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa, dan bantuan perhati rakyat. Bantuan perhati rakyat seperti mana yang kita tahu, seluruh rakyat Malaysia mendapat bantuan ni supaya mereka kurang rasa terbeban dengan tindakan kerajaan untuk mereka tidak bekerja serta duduk di rumah. Akhirnya, apa yang nak saya simpulkan, rakyat Malaysia pada ketika itu mesti memainkan peranan penting untuk memastikan jangkitan COVID-19 tidak merebak dan membahayakan orang lain. Rakyat Malaysia seharusnya memainkan peranan yang penting untuk kita saling membendung jangkitan COVID-19 daripada terus menular serta risiko membahayakan orang lain. Sekian daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan penularan wabak COVID-19 ini berdasarkan beberapa aspek, iaitu berdasarkan aspek politik, ekonomi, sosial dan pendidikan. Seterusnya, saya akan berkongsi kesan-kesan pandemik COVID-19 daripada aspek politik terdahulu. Sebagaimana yang kita tahu, wabak COVID-19 ini telah mempengaruhi sistem politik Malaysia sehingga menyebabkan penangguhan pilihan raya negara kita pada tahun 2021. Punca utama pemilihan raya negara kita ditangguhkan ialah apabila wabak COVID-19 ini merebak dari kecil-kecilan sehingga meluas di negara Malaysia berikutan satu pemilihan raya negeri yang berlaku di Sabah, di mana ramai masyarakat Malaysia yang bertanding, yang berkumpul dan menunjukkan sokongan mereka terhadap calon pemilihan mereka yang bertanding di negeri Sabah itu. Ini telah menyebabkan lagi wabak COVID-19 ini merebak secara meluas di dalam negara Malaysia apabila segelintir daripada mereka balik semula ke Semenanjung. Sebagaimana yang kita tahu, penyakit COVID-19 ini boleh mudah merebak dan cepat merebak melalui sentuhan antara sesama manusia dan juga tidak mempunyai jarak yang jauh dengan pesakit-pesakit yang mempunyai simptom COVID-19 ini. Menurut satu laporan daripada My Metro, Ketua Pengarah Kesihatan pada ketika itu iaitu Tan Sri Dr. Noor Hisham sendiri tidak menafikan bahawa kemungkinan pilihan raya negeri Sabah yang menyumbang kepada gelombang ketiga penularan COVID-19 berikutan ada pihak yang tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP dan serta sikap orang segelintir masyarakat yang tidak prihatin. Selain itu, pengunduran Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad, menyebabkan politik tidak stabil dan menyebabkan pentadbiran kerajaan terhenti seketika sehingga penggantinya Tan Sri Muhyiddin Yassin mengambil alih jawatan Perdana Menteri Malaysia. Ketidakstabilan politik telah menyebabkan langkah-langkah untuk mengatasi wabak COVID-19 ini berlewat. Seterusnya, dari aspek ekonomi pula, kebanyakan sektor-sektor perniagaan, ekonomi seperti sektor perniagaan, pembinaan dan juga pelancongan dan sebagainya telah dihentikan beroperasi berikutan daripada Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan untuk menangani wabak COVID-19 ini. Hal ini telah menyebabkan pendapatan negara terjejas akibat daripada tiada penyaluran cukai daripada sektor-sektor tersebut. Sebagai contoh, kita boleh melihat sebahagian peniaga-peniaga besar di Malaysia telah ditutup
operasi mereka, kerana mereka tidak dapat membayar gaji-gaji pekerja mereka berikutan dengan kadar pengurangan pelanggan yang datang ke kedai mereka untuk membeli barang di situ. Hal ini telah menyebabkan kepada ketidak dapat membayar cukai perniagaan kepada pihak kerajaan. Justru ini mengundang kepada pendapatan ekonomi negara adalah tidak konsisten. Seterusnya, dari aspek sosial pula, kerajaan telah menetapkan beberapa peraturan dan SOP yang perlu dipatuhi oleh masyarakat di sepanjang PKP dilaksanakan ini. Ini telah mengundang kepada cara hidup manusia yang baru, di mana mereka tidak dapat bergaul secara terbuka sesama lain dalam jarak yang dekat. Mereka tidak dapat bersentuhan dan pemakaian pelitup muka adalah wajib dan sebagainya. Selain itu, masyarakat juga tidak dapat untuk berkumpul bagi sesuatu majlis atau perayaan, dan ini menyebabkan jurang sosial dalam kalangan masyarakat hampir terjejas. Dan akhir sekali, dari aspek pendidikan pula, kebanyakan institusi pendidikan dan sekolah-sekolah terpaksa ditutup untuk jangka masa yang panjang. Hal ini demikian kerana kebimbangan pihak kerajaan terhadap para pelajar negara dan guru yang lebih mudah terdedah kepada penularan wabak COVID-19 ini. Kemudian pihak kerajaan juga mengambil inisiatif untuk menjalankan pembelajaran dan pengajaran melalui dalam talian, namun kaedah ini tidak dapat menilai prestasi seseorang murid itu dengan tepat, kerana semua peperiksaan dijalankan melalui open book test. Malahan pengajaran yang diajar oleh guru kepada seseorang pelajar itu melalui talian, berkemungkinan besar pelajar tersebut tidak dapat memberi fokus yang betul dan perhatian yang bagus kepada guru tersebut, kerana mereka diganggu oleh persekitaran mereka yang tidak wajar. Oleh hal yang demikian, penyampaian ilmu kepada golongan-golongan muda seperti pelajar amat menjejaskan berikutan daripada pandemik COVID-19 ini. Seterusnya saya akan memberi pembentangan ini kepada rakan saya seterusnya. Berakhir pada September 2021, Malaysia telah menghadapi pandemik COVID-19 dengan berbagai tindakan dan strategi. Namun, perubahan dalam respon kerajaan dapat terjadi setelah tahun tersebut. Berkaitan oleh itu, ada beberapa tindakan yang telah diambil oleh kerajaan Malaysia untuk mengatasi pandemik ini. Yang pertama, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Kerajaan telah melaksanakan berbagai bentuk dan tahap PKP sama ada pada peringkat negara, negeri dan daerah untuk menyekat pergerakan penduduk dan mencegah penularan wabak COVID-19. PKP juga melibatkan penutupan sekolah, pasaraya dan perniagaan berbentuk non-essential. Yang kedua, vaksinasi. Usaha dalam menangani penularan, pihak kerajaan telah melancarkan program vaksinasi dalam kapasiti berkala dan menyeluruh di serata tempat bagi memberi vaksin kepada rakyat. Program ini melibatkan penggunaan pelbagai jenis jenama vaksin COVID-19 yang telah diperakui oleh Kementerian Kesihatan Malaysia seperti Pfizer, AstraZeneca, Sinovac dan lainnya mengikut keperluan dan keadaan semasa. Yang ketiga, khidmat nasihat. Antara usaha pencegahan dan pengawalan, pihak kerajaan telah melaksanakan program-program mendidik rakyat Malaysia supaya menjaga kebersihan, cara penggunaan topeng udara, penjagaan jarak sosial dan mencuci tangan secara teratur. Banyak usaha telah digunakan, antaranya adalah animasi kartun Upin Ipin, hebahan melalui rakan-rakan artis dan selebriti dan lain-lain dengan menggunakan kaedah memberi kesedaran dan tunjuk ajar tentang menjaga kebersihan diri dan persekitaran rumah. Yang keempat, dasar pemulihan ekonomi negara. Kerajaan telah memperkenalkan 8 pakej bantuan dan rancangan ekonomi bernilai RM530 bilion semenjak wabak COVID-19 melanda negara.
Pada tahun 2020, pakej yang telah dijalankan berjumlah RM305 bilion atau 22.7% daripada KDNK, antara kadar terbesar berbanding pakej rancangan negara lain seperti Indonesia, Korea Selatan dan Amerika Syarikat. Yang terakhir, pengawalan pintu perbatasan antarabangsa. Punca utama wabak COVID-19 merebak adalah kegagalan oleh Badan Kabinet Kerajaan dalam usaha menghentikan penyebaran pada peringkat awal. Ini kerana dapat kita tonton sendiri menteri yang mana menteri gagal dan tidak mengambil serius pada peringkat awal sehingga penularan menjadi-jadi. Tanpa ada sekatan dibuat pada awal penularan di peringkat global, waktu itu banyak badan bukan kerajaan telah mendesak supaya perbatasan negara ditutup. Oleh disebabkan itu, langkah drastik dibuat setelah mendapati draft sakit dan kematian mulai meningkat. Dengan tertubuhnya Jawatankuasa Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Pandemik COVID-19 yang dipengerusi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika itu juga menyaksikan penglibatan wakil-wakil parti pembangkang secara maya bagi memastikan pendekatan seluruh negara atau whole of nation diterapkan di setiap peringkat pelaksanaan. Akhir sekali saya akan membentangkan kesimpulan daripada hasil tugasan wabak COVID-19 daripada kumpulan saya ini. Pandemik COVID-19 ini telah mengajar pelbagai pengajaran kepada rakyat Malaysia maupun kerajaan sesebuah negara tersebut. Hal ini dikatakan kerana wabak ini dilanda apabila tiada siapa yang menjangkakan bahawa mereka akan melalui satu fasa yang baru dalam kehidupan mereka. Walaupun langkah kerajaan untuk mengadakan perintah kawalan pergerakan amat memberi kesan negatif dari aspek ekonomi, politik dan sosial, namun ia merupakan satu langkah yang penting dalam usaha membendung wabak COVID-19 ini. Seharusnya setiap individu perlu mengambil iktibar dan pengajaran dari apa yang berlaku sepanjang kehadiran wabak COVID-19 ini dengan memastikan aspek emosi, pemikiran dan tindakan mereka dan sebagainya dalam keadaan yang amat baik. Oleh itu mereka boleh berjumpa dengan pakar-pakar doktor ataupun kaki tangan perubatan untuk membantu mereka dalam mengurangkan tekanan dan emosi dan perasaan yang mereka hadapi sepanjang penularan wabak COVID-19 ini. Dalam kalangan masyarakat juga mereka perlu mengambil inisiatif dengan berganding bahu antara satu sama lain dalam menekankan semua aspek dalam menjaga kesihatan mental dan emosi pada setiap masa. Dengan itu juga diharapkan kaedah-kaedah ini boleh dijadikan sebagai satu alternatif untuk diamalkan oleh individu semasa tempoh kawalan pergerakan COVID-19 dan membantu individu tersebut untuk menyesuaikan diri dalam norma baru semasa wabak COVID-19 ini. Justru perkara ini dapat melahirkan sifat-sifat jati diri dan ketahanan yang kukuh dan kental supaya seseorang individu itu tidak mudah terkesan dalam apa juga keadaan atau musibah yang akan melanda pada masa hadapan. Sekian, itu sahaja daripada pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.